Hari ini nombor telefon pun orang tak hafal. Bukan kat rumah, dalam poket. Nombor telefon sendiri pun orang tak hafal. Walaupun telefon setnya mahal dari dulu. Sebab itu kemakmuran yang diberi, kemampuan kepada rakyat untuk memiliki ini tidak pernah diperjelaskan oleh pembangkang hanya kerana dia beritahu makcik, pakcik duduk kampung, mahasiswa belajar, hutang banyak, kerja tak ada. Kerana apa? Nak timbul rasa marah. Kalau tak nak perkara-perkara ini berlaku, kalau tak nak, berilah peluang kepada kami. Itu dia cerita. Jangan lepas beri peluang kita menyesal. Saya tak tahu, saya tak duduk Selangor. Tetapi saya jumpa orang Selangor ramai. Jumpa saya, dia kata tolonglah beri BN menang. Dalam hati saya tak mengundi pun kat Selangor. Memang kita nak Barisan Nasional menang. Tetapi saya terfikir kenapa sampai macam itu datang peluk saya ni. Lelaki lah. Peluk depan. Lelaki peluk depan ya. Rupanya dia kata dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Sebab dia undi orang yang datang cerita pasal kalau ni suatu saya kata perkataan penyakit. Akan ada sesalan. Kerana kita tidak mahu berfikir dengan berlandaskan kepada fakta. Sebab itu dalam program hari ini, saya harap saudara akan dapat dibekalkan oleh PTPTN terhadap semua perkara yang telah pun dibuat keputusan, yang telah pun dibelanjakan. Jangan dengar macam Rafizi beritahu. Rafizi pun beritahu juga. Perkara-perkara tentang PTPTN ni dia buat kenyataan macam-macam. Saya nak beritahu di Parlimen, sebelum saya sebut pasal Rafizi, semalam ada perbincangan, perbahasan pembekalan tambahan. Ini boleh tengok dalam Ansar ataupun dalam YouTube. Ahli Parlimen Puchong semata-mata nak menimbulkan kekeliruan. Dia marah dekat kerajaan. Dia kata kerajaan tipu dari segi penghapusan tol. Dia seorang peguam. Dia cakap kepada yang Muhammad Timbalan Menteri ketika itu, dia kata kenapa kerajaan beritahu demi kesengsaraan kita akan hapuskan tol. Oh, rakyat bersorak. Dia kata kenapa tak cerita dekat rakyat bahawa bila dihapuskan itu ada penalti yang dibayar kepada syarikat konsesi. Dan yang biaya itu dia kata sebenarnya rakyat, bukan kerajaan Barisan Nasional. Sebab dia guna cukai hak rakyat, duit rakyat. Itu disebut oleh Puchong. Saya nak tanya, kalau dia hapuskan 43 bilion, dia kata duit siapa? Duit bapak, abah dia. Dia tak terfikir dalam masa yang sama, dalam nafas yang sama, pihak di belah dia nak hapuskan 43 bilion. Nak pakai duit mana kalau pakai duit rakyat? Tapi saya nak beritahu, sebagai seorang peguam, kalau kita buat perjanjian, kita tak ikut perjanjian atau nak ubah perjanjian, sudah tentu ada penalti. Dan kerajaan bayar bukan sebab kita pun bayar cukai, kita mesti dapat nikmat. Berapa ramai bayar cukai? Rakyat kita mengikut Kementerian Sumber yang patut bayar cukai 2 juta sahaja. Yang patut bayar cukai. Itu pun ada yang tak bayar. Maknanya daripada 28 juta, 2 juta je bayar. Yang patut bayar, gaji 2,100 sebulan tak perlu bayar. Macam mana boleh kata hak rakyat? Mahasiswa lagi tak bayar. Sebab belum kerja. Bukan tak nak bayar, sebab belum kerja. Tetapi bila cerita kepada rakyat, ini semua duit rakyat, kita ada hak. Orang muar mungkin 80% tak bayar cukai. Kita kena tahu, itu adalah hasil negara. Kalau ikut kutipan, saya rasa berapa? 14 bilion cukai individu. Cukai pendapatan individu hanya 14 bilion sahaja setahun. Buruh asing hantar balik ke negara masing-masing lebih 14 bilion. Cuba kira, lebih 14 bilion. Cuba baca buku Jingga. Pernah dia kata dalam buku Jingga dia nak hapuskan PTPTN? Tak ada. Tetapi selepas tidak ada banyak isu untuk pilihan raya, buku Jingga yang menjadi kitab rujukan pimpinan pembangkang hari ini juga dilanggar. Saya baca apa yang ada dalam buku Jingga mengenai PTPTN. Muka surat 15 di bawah subtajuk Budaya Ilmu sebagai Teras Universiti. Dia cadangkan bahawa menyelesaikan krisis pembiayaan pendidikan tinggi yang dijangka akan menyebabkan defisit PTPTN melambung ke paras 46 bilion dengan mengurangkan beban peminjam dengan cara memperkenalkan polisi pinjaman tanpa faedah
dan membenarkan pembayaran semula 6 bulan setelah peminjam mendapat pekerjaan tetap. Ada dia cadang untuk hapus PTPTN? Tak ada. Dia pun tak berani sebut ketika itu. Tetapi sebab dah tak ada isu, PTPTN dijadikan sebagai satu tools untuk mendapat sokongan daripada mahasiswa. Sebab itu 14 hari bulan ini bukan hanya untuk PTPTN. 14 hari bulan ini adalah satu warm up kepada Perhimpunan Bersih untuk menyambut kedatangan pilihan raya, menggunakan kampus kecemerlangan pelajar. Kerana tidak ada NGO, tidak ada rakyat, tidak ada pertubuhan yang nak bersama-sama dalam Perhimpunan Bersih, dia ajak mahasiswa sebagai peluang terakhir. Tetapi nak ajak mahasiswa untuk bersih, mahasiswa tak akan keluar. Seperti yang saya kata, mahasiswa bila kita buat makmal BN Youth, dia tak cakap pasal pilihan raya. Dia cakap pasal pekerjaan. Dia cakap pasal rumah. Dia cakap pasal pendidikan. Jadi wujudkan dulu rasa marah di kalangan mahasiswa. Barulah mereka ini boleh digunakan untuk dipergunakan oleh perbankan dalam bersih kita. Sebab itu ini agenda licik yang disusun, dan semua ini seperti Barisan Nasional, kita bermesyuarat, kita berkekang mata, kita kerja kuat. Bezanya kita kerja kuat untuk rakyat, dia berstrategi kerja kuat untuk hanya dapat kuasa at the expense of rakyat. Beritahu saya, satu perkara yang dia bincang, buang masa, buang tenaga, buang wang ringgit, berkorban untuk rakyat. Semua untuk mengekalkan kuasa dan mengekalkan momentum kemahalan rakyat sehinggalah pilihan raya umum ke-13. Dan akhir sekali saya harap dalam perbincangan ini fikirkan juga implikasi. Saya percaya pihak PTPTN ada dalam blog, ada dalam surat khabar. Saya baca PTPTN diputuskan ketika Anwar Ibrahim memangku Anwar Ibrahim jadi menterinya. Tak apalah, ini cerita politik, semua dah boleh baca dah dalam tu. Banyak implikasi kalau kita buat. Saya nak tambah satu daripada yang banyak itu. Apa nak jadi dengan 83% daripada peminjam PTPTN yang taat, yang amanah melunaskan hutang masing-masing? Adakah kerana 17% yang tak bayar hutang, ataupun jumlah yang masih berhutang tapi belum menamatkan pengajian, kita hapus semua? Tetapi kita tak fikir 83% yang selama ini dengan taat tekun memulangkan balik dengan harapan orang lain boleh guna, tak kita fikirkan berapa pula jumlah yang patut kita pulang kepada peminjam yang telah membayar balik jumlah pinjaman mengikut jadual yang ditetapkan. Ini pun akan mendatangkan satu lagi implikasi. Selain daripada mana nak cari 43 bilion, mana nak cari untuk bayar tahun depan, macam mana pula JPA, MARA dan lain-lain yang memberi pinjaman, walhal yang nak dapat pinjaman MARA, JPA ni lagi susah. Sebab yang terbaik dia dapat, pun pinjam juga. Tiba-tiba PTPTN yang boleh bagi lebih ramai walaupun jumlah sikit, tak perlu bayar balik. Maka yang terjejas, saya percaya kalau bukan 43, kalau ikut Husam 28 lagi tak betul. Sebab jumlahnya jauh lebih besar. Yang Datuk Najib sebut 43 itu hanyalah yang ada atas kertas. Implikasi kepada keputusan bobrok yang dibuat oleh pembangkang ini sebenarnya jauh lebih besar dan jauh tidak menguntungkan.